Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Baik, pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita masih lagi dalam bab 1 nombor nisbah. Tapi kali ini kita akan fokuskan kepada 1.4 iaitu perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Sebelum ini kita dah belajar tentang pecahan positif, pecahan negatif. Jadi konsep yang sama kita akan guna pakai dan kita akan lihat bagaimana pula perpuluhan memainkan peranan dalam nombor nisbah. Baik, kita pergi yang pertama, buku teks muka surat 19. Okey. Buku teks muka surat 19. Kita akan lihat bagaimana pelajar boleh mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Seperti mana kita belajar dalam pecahan, kita akan mula dengan garis nombor. Menunjukkan bahawa garis nombor sangat penting untuk kita membuat rujukan tentang kedudukan suatu nombor ataupun integer. Okey, kedudukannya dalam garis nombor tu akan memberikan kita panduan yang manakah lebih besar, yang manakah lebih kecil. Baik, sekali imbas kita akan tengok garis nombor kat sini. Okey, yang di sebelah kanan ini kosong macam masalah kosong di tengah-tengah. Okey, kosong tengah-tengah. Di sebelah kanan adalah yang positif. Semakin di ke kanan semakin dia besar, semakin positif lah Dan sebelah kiri negatif, semakin dia ke kiri semakin dia kecil nilai dia. Okey, jadi kat sini kita akan tengok 0.3 bermaksud lebih 0.3 daripada kosong. Maknanya antara kosong dengan 0.3, 0.3 lebih besar. Okey, sebab itu kedudukan dia ke kanan sikit. Okey, tetapi cuba tengok 0.5 pula kalau dibandingkan dengan 0.3, 0.5 lebih besar daripada 0.3. Sebab itu 0.5 lebih kanan daripada 0.3. Dan begitulah keadaan pada sebelah negatif. Okey. Jadi rasanya tak ada masalah untuk ni. Kita pergi seterusnya. Baik, buku teks muka surat 20 contoh ke-12. Muka surat 20 contoh ke-12. Baik, wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Diberi ada 5 nombor perpuluhan. 0.7, negatif 0.5, negatif 0.8, 0.2 dan negatif 1.3. Okey, pada garis nombor yang diberikan kita mula dengan kosong sini. Okey, dan sebelah kanan adalah positif. Oleh kerana dekat nombor ni ada dua nombor yang positif iaitu 0.7 dan 0.2. Jadi kita mulakan sebelah sini adalah 0.2. Maknanya sini adalah 0.1. Okey. Sini 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 sampailah 0.7. Okey, saya tulis dia kecil sangat. Okey maknanya selang satu ni lah. Selang satu sampailah kat sini adalah 0.7. Jadi kedudukan dia sini 0.2 dekat sini, 0.7 dekat sini. Okey, kalau kita teruskan dia akan jadi sini 0.8, 0.9 dan 1.0. Okey, selepas 0.9 adalah 1.0. Okey, baik. Jangan keliru Jangan ada yang ingat lepas 0.9 adalah 0.10. Salah Ini 0.10 ni dia dekat sini boleh lah. Dekat arah sini. Okey, jadi selepas 0.9 adalah 1.0. Okey, baik. Kita tengok yang negatif pula. Okey. Okey. Nilai yang pertama sekali, yang paling kiri, yang hampir dengan kosong adalah negatif 0.5. Sini kedudukan dia. Selang daripada 5 tempat lah, 5 baris. 5 baris pula. 5 kotak. Kotak ke apa tak lebih kurang Ni adalah 0.1. Negatif 0.1 kan. Yang sini pula negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4. Sini barulah negatif 0.5. Boleh? Dan bila awak teruskan pengiraan tu, awak akan dapati bahawa sini adalah kedudukan negatif 0.8. Maknanya negatif 0.8 lebih ke kiri daripada negatif 0.5. Okey, kita teruskan. Kita akan dapat sini adalah, yang ini adalah negatif 0.9 dan kita akan jumpa negatif 1.0. Teruskan lagi, kita akan jumpa sini negatif 1.1,
negatif 1.2, negatif 1.3. Okey, maknanya negatif 1.3 kedudukannya lagi kiri daripada negatif 0.8 tadi. Okey, maknanya semakin nombor tu kelihatan besar kan, semakin nombor tu kelihatan besar ke kiri, maknanya dia semakin kecil sebab dia dalam kumpulan negatif. Okey, sebab tu awak tengok hujung sini adalah negatif 2.0. Antara negatif 2.0 nak lawan dengan negatif 1.3, maknanya negatif 1.3 lah lagi besar daripada negatif 2.0. Ini kalau kes negatif. Tetapi kalau kes yang positif, antara 1.3 dengan 2.0, ternyata 2.0 lah lebih besar daripada 1.3. Jadi ini anda harus tahu bezakan antara negatif dengan positif. Baik, tutorial lah. Tanda ni, tanda kat buku, tutorial latih diri 1.4a. Latih diri 1.4a, soalan pertama muka surat 20. Soalan pertama muka surat 20. Baik, kita teruskan lagi. Muka surat 20, masih lagi dalam muka surat yang sama. Muka surat 20, buku teks, kita akan lihat bagaimana anda boleh membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Okey, tadi kita tengok tentang garis nombor kan. Kali ini kita akan tengok susun dia dalam bentuk tertib, menaik atau menurun. Contoh ke-13, banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Daripada besar ke kecil. Okey, maknanya sekarang ni, okey, kalau tanpa ikut garis nombor boleh tak kita buat? Boleh kan? Kita ambil yang paling besar dulu lah. Okey. So, kalau kita ikutkan daripada yang besar, tentulah positif dulu lah kan? Sebab dia nak menurun kan? Kan? Menurun Jadi, menurun pada kiri ke kanan. Maknanya yang paling besar sini, besar ke kecil. Ini kalau menurun. Yang paling besar kita ambil yang positif. Mana positif? Kita ada 0.5 dengan 1.4. Okey, kita buat yang positif dulu lah. Sebab positif lebih besar daripada negatif kan. Antara 0.5 dengan 1.4, yang paling besar adalah 1.4. Jadi kita buatlah 1.4 dulu. Dia tempat pertama. Selepas 1.4 barulah 0.5. Maksudnya dah mula mengecil. Okey, sekarang selesai nombor positif, kita akan tengok nombor negatif pula. Okey, kita tengok yang paling besar. Okey, antara negatif ada 3 nombor tu, manakah yang paling besar dulu? Tentulah negatif 0.3. Negatif 0.3 diikuti dengan negatif 0.7. Okey, dah habis 0, barulah kita masuk 1 point. Dan seterusnya adalah negatif 1.6. Inilah kedudukan daripada besar ke kecil mengikut tertib menurun. Maknanya kalau tak buat garis nombor pun kita masih boleh dapat jawapan, dengan syarat anda faham manakah kedudukan yang paling besar dan manakah kedudukan yang paling kecil. Okey, dalam bahagian perpuluhan. Kena pastikanlah antara 0.3 ni dengan 1.6, mana lagi besar, mana lagi kecil. Kalau anda mahir yang itu, kita tak perlu buat garis nombor. Tetapi kalau dalam soalan mensyaratkan atau menghendaki anda menggunakan garis nombor, maka wajib anda buat garis nombor. Tetapi kalau soalan tu kata hanya banding dan susun saja, ikut tertib menaik atau menurun, tanpa dia katakan kena buat garis nombor, maka tak perlulah kita buat garis nombor. Okey, kalau kita mampu susun terus. Kalau kita tak rasa macam kita was-was, kita tak pasti, kita kena buat garis nombor. Kerana garis nombor ini dia sangat membantu anda untuk mengenal pasti kedudukan secara tepat. Siapakah yang ke kiri, siapakah yang ke kanan, siapakah lebih besar dan siapakah yang lebih kecil. Okey. Baik, jawapan kita yang tadi ya. Baik, kat sini kita ada lagi tutorial, tandakan sini. Tutorial latih diri 1.4b. 1.4b. Okey. Latih diri 1.4b, soalan pertama sahaja, muka surat 20. Latih diri 1.4b, soalan pertama, muka surat 20. Okey, sekarang saya buka soalan. Sekiranya ada pertanyaan, silakan.
Ustaz. Ya, silakan. Yang 14A tadi nombor 1 ke nombor 2? Nanti tengok video balik Baik, terima kasih. Okey. Ada lagi soalan lain? Soalan tentang ni? Ada? Tak ada Kita pergi terusnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Tak nampak, cikgu. Tak nampak, nanti tengok video balik Ataupun awak tengok buku teks. Okey. Okey Baik, seterusnya kita tengok muka surat 21. Muka surat 21. Baik. Kita akan lihat bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, macam pecahan inilah yang lepas kita telah baca pecahan. Mesti ada melibatkan gabungan operasi. Okey, contoh ke-14 jangan lupa muka surat 21. Contoh ke-14, nilaikan setiap yang berikut. Ada 3 soalan. Okey, bila melibatkan gabungan operasi ni, kita mesti utamakan dulu mana yang ada kurungan lah. Macam biasa, kena utamakan yang ada kurungan dulu. Lepas tu kita ikuti dengan darab dengan bahagi kalau ada. Lepas tu diikuti dengan tambah tolak. Ikut ke dia punya keutamaan. Jadi kita tengok penyelesaian dia yang pertama. Okey. Soalan pertama dia nak 3.5 tolak kurungan negatif 6.5 darab 0.2. Jadi dalam kes ini okey, betul lah. Yang pertama sekali saya suka kalau pelajar terus buat ringkasan ini dulu. Dia permudahkan dulu. Okey, 3.5 dia terus tulis tambah sebab negatif jumpa negatif akan jadi positif. Maka 3.5 kurungan 6.5 darab dengan 0.2. Okey. Lepas tu apa jadi? Selepas itu kita akan utamakan yang darab. Sebab darab sini kan. Jadi yang ini kita buat dulu. Saya buat ini yang ni kena buat dulu lah. Okey, jadi 6.5 darab dengan 0.2 berapa dapat Tak kira, ada kalkulator tak? 6.5 darab dengan 0.2 kita akan dapat 1.3. Jadi kita akan dapat sini 3.5 tambah dengan 1.3 kita akan dapat 4.8. So sama betul lah okey. Maknanya kita utamakan darab dahulu. Tetapi sebelum kita utamakan darab bahagi semua tu kan, saya lebih suka anda buat yang ni dulu. Biasakan kita memudahkan kita punya simbol yang ni. Bila awak jumpa simbol yang berdekatan dengan kurungan macam ni, selesaikan tu dulu. Okey? Macam dalam soalan ni dia tak buat tu. Dia selesaikan darab terus pun boleh juga. Kan? Nampak 3.5 dengan tolak ni stay. Cuma dia buat ni dulu. Dia buat yang ni tu yang dapat negatif 1.3 tu. Boleh juga, tak ada masalah maknanya ada banyak cara. Kalau cara saya tadi, saya buat tambah dulu. Kan? Saya selesaikan ni dulu kan? Selesaikan yang ni dulu, maka akan jadi tambah. Tapi kalau dalam contoh dalam buku ni, dia tak buat tu dulu. Dia selesaikan darab dulu. Okey, tapi jawapan dapat sama, 4.8. Okey, baik, tengok yang kedua pula, B. Okey, kurungan 7.23 tambah 2.77. Okey, bahagi dengan kurungan negatif 0.8. Okey, bila ada sini ada bahagi kan? Ada bahagi dan ada kurungan. Jadi keutamaan kita adalah kita buat yang kurungan terlebih dahulu. Okey, jadi 7.23 tambah 2.77 kita akan dapat 10.0. Ini jawapan dia, 10.0. Lepas tu kita akan bahagi dengan negatif 0.8. Jadi sekarang terus bagi je lah. 10.0 bahagi dengan negatif 0.8. Yang ini anda boleh terus guna kalkulator. Tak perlu lagi buat cara ni lah, cara bahagi biasa lama tu kan, ataupun bahagi manual, tak payah. Kita boleh terus guna kalkulator. Yang perlu ditunjukkan adalah, maksudnya kita utamakan kurungan terlebih dahulu, selesaikan, baru kita buat bahagi. Okey, bila sampai sini anda dah boleh terus guna kalkulator, tekan saja, maka kita akan dapat jawapan kita adalah negatif 12.5. Okey, baik, seterusnya soalan C. Soalan C negatif 3.7 tambah kurungan 4.25 tambah 2.85 darab dengan 0.3. Panjang
Okey. So dalam kes ni ada tambah, ada kurungan, ada darab. Macam biasa, kena utamakan kurungan terlebih dahulu. Maka kita akan selesaikan yang ni dululah. Okey 4.25 tambah 2.85. Okey. Kita akan dapat berapa tu? 7 7.1. Ni. 7.1. Okey. Okey. Lepas tu barulah nanti 7.1 ni akan darab dengan 0.3. Dan selepas itu kita akan buat operasi darab. Yang ni dengan yang ni. Okey. 7.1 darab 0.3 kita akan dapat 2.13. Dan akhir sekali barulah kita buat operasi tambah dan tolak, iaitu negatif 3.7 tambah dengan 2.13. Kena ingat bila tambah tolak ni, nombor yang simbolnya berbeza, ada positif dan negatif, maka jawapan kita adalah tolak. Nombor tu mesti berkurang, negatif lah. Jadi 3.7 tolak 2.13 kita akan dapat 1.57. Inilah jawapan kita. Okey. Baik, sekali lagi saya ulang. Bila melibatkan banyak nombor macam ni, anda boleh saja menggunakan kalkulator secara terus, tetapi markah tak dapat lah. Okey, sebab kalkulator boleh mengirakan secara terus, tapi markah tak dapat kerana tak ada jalan kerja. Jadi mesti tunjuk jalan kerja. Jadi saya ulang balik, keutamaan adalah utamakan yang dalam kurungan terlebih dahulu kalau ada. Lepas tu selesaikan, cuba selesaikan darab pula. Dalam kes ni ada darab. Yang ni darab ni jatuh nombor 2. Selepas kita buat yang kurungan ni yang pertama, kurungan pula yang darab akan jadi nombor 2. Okey. Kalau kurungan tak ada, darab bahagi akan jadi nombor 1. Okey. Kalau kurungan tak ada, darab bahagi pun tak ada, yang ada tambah tolak je, maka utamakanlah dari arah kiri ke kanan. Itu untuk tambah tolak sahaja. Okey. Tapi kalau dalam operasi yang bergabung ni, ada kejap bahagi, ada darab, ada kurungan, apa pun ceritanya, utamakan yang kurungan terlebih dahulu. Lepas tu barulah kita buat yang darab atau bahagi. Dan lepas tu barulah kita buat tambah tolak. InsyaAllah anda akan dapat jawapan yang tepat berserta dengan jalan kerja yang betul lah. Baik. Latih diri 14 pula. Latih diri 1.4C. Latih diri 1.4C, soalan 1A hingga B saja. A dan B saja. Okey, tandakan Latih diri 1.4C, soalan 1A dan B sahaja. Muka surat 21. Tanda Baik. Okey, setakat yang seterang ni, silakan. Siapa nak bertanya? Saya buka soalan. Cikgu, maaf saya. Dia daripada kiri ke kanan ke kan? Seorang-seorang. Siapa nak tanya? Silakan. Silakan. Cikgu. Dia daripada kiri ke kanan kan cikgu kan? Macam mana? Dia daripada kiri ke kanan dulu kan cikgu kan? Apa tu? Untuk apa? Operasi dia kena buat daripada kiri ke kanan kan? Ada darab bahagi tak? Ada. Okey, kalau ada darab bahagi, kita kena lupakan dulu daripada kiri kanan. Kita kena utamakan yang ada kurungan dulu. Walaupun tengok dalam kes nombor C ni, soalan C ni kan? Soalan C ni, okey, kita ada kurungan kan? Jadi kurungan ni dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Jadi kita buat yang ni dulu. Nampak? Jadi 3.7 tu, negatif 3.7 tu kena ikut, saling balik. Cuma kita selesaikan yang di tengah-tengah sebab ada kurungan. Okey, selepas selesai yang kurungan ni, baru kita buat yang darab. Nampak? Yang 3.7 ni masih lagi tak bergerak, masih lagi tak selesai. Okey, hanya bila selesai darab itu, yang ni, selesai darab ni kan, dapat 2.3 ni, barulah kita selesaikan dengan negatif 7. Okey, yang saya kata kiri kanan tu, kalau dalam soalan langsung tak ada kurungan, langsung tak ada darab dan bahagi, yang ada tambah tolak je, maka dalam kes itu kita utamakan dari kiri ke kanan. Okey. Kalau kes yang ada kurungan dengan darab bahagi je, kita kena utamakan yang tu dulu. Soalan lain, silakan. Ada lagi soalan lain? Tak ada? Okey, kita pergi yang seterusnya. Jangan lupa tanda tu, soalan tu, tutorial tu. Kita pergi slide yang seterusnya. Buku teks muka surat 21.
buku teks muka surat 21. Kita akan lihat bagaimanakah anda menyelesaikan masalah. Dalam setiap subtopik mesti ada perkara macam ni. Ini dikatakan kaedah mengaplikasikan kemahiran yang kita ada tu dalam kehidupan seharian. So dalam situasi ini, soalan bermasalah macam ni memang sentiasa ada lah dan popular dalam kalangan pelajar matematik. Mesti akan berhadapan dengan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, baik. Harga saham bagi sebuah syarikat adalah RM2.05 pada suatu ketika. Harganya melonjak. Bila melonjak ni kita tahu dah kan, mesti positif kan. Melonjak, keyword dia sini melonjak kan. Melonjak maksudnya naik lah. Sebanyak RM32. Kemudian menyusut. Bila menyusut ni kita akan dapat keyword dia adalah negatif. Sebanyak 0. ataupun 28 sen. Setiap jam, setiap jam tu selama 3 jam. Selama 3 jam. Bila keyword macam ni tentu akan melibatkan darab. Okey, sebab melibatkan ringgit dengan masa. Jadi tentu akan melibatkan operasi darab. Jadi masa ni kita boleh tackle clue untuk kita buat jalan kerja kita dengan baik. Dan dikata hitung harga akhir saham itu. Jadi lihat penyelesaian dia. Baik. Dalam buku teks muka surat 22 ada dinyatakan step-step untuk kita menyelesaikan masalah ini. Tetapi macam saya bagi tahu sebelum ni, step-step ini bukan anda kena buat semuanya. Okey, kalau anda dah faham, anda boleh terus buat operasi. Tak ada masalah. Terus buat operasi, tak ada masalah. Yang penting kita faham macam mana kita nak mulakan kita punya nilai ataupun maklumat dalam kita punya jalan kerja. Okey, yang ini dalam buku teks dia bagi panduan. Pertama, memahami masalah. Dia bagi tahu, dia kata harga saham adalah RM2.05. Lepas tu dia kata harga tu melonjak sebanyak 32 sen. Ini kena faham Lepas tu dia kata lagi harga menyusut sebanyak 28 sen setiap jam selama 3 jam. Dan clue yang terakhir dia kata hitung harga saham. Okey, ada 4 benda yang kita tahu dalam ayat tu, ada 4 clue penting. Jadi apa nak kena buat, dia kata bila lonjakan harga kita akan tulis sebagai positif 0.32 kerana harga itu melonjak. Benda-benda yang naik ke dia besar ke kan sebagainya, positif lah. Dan penyusutan harga, okey, harga yang menyusut kita akan tulis sebagai negatif 0.28. Ini kita nak merancang strategi tu. Dan kita guna operasi darab dan tambah. Baik, sekarang tengok macam mana kita nak melaksanakan strategi tu. Harga akhir saham kita boleh tahu berdasarkan, pertama sekali tengok berapa harga saham. Okey, harga saham kita yang mula-mula sekali dia bagi tahu tadi adalah 2.05. Okey, lepas tu dia kata harga tu melonjak kan. Bila melonjak tambahlah. Tambah dengan 0.32. Okey? Tambah seterusnya. Tambah. Lepas tu pula, selepas dia dah melonjak, peristiwa yang berikutnya adalah harga tu jatuh pula, menyusut. Bila menyusut, berapa menyusut dia? Dia kata menyusut sebanyak boleh tak saya buat kurungan macam ni? Negatif 0.28 menyusutnya. Okey, dia punya kadar menyusut tu sebanyak negatif 0.28. Berapa lama? Selama 3 jam. Maka darablah dengan 3. Darab dengan 3 sini. Macam tu. Okey? So kita selesaikanlah. Okey, selesaikan. Nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Boleh? Okey, ini operasi yang sama macam kita dah belajar sebelum ni. Cuma pastikan kita tahu nak gunakan simbol tu lah. So sini kalau kita buat yang ni dulu kan, 2.05 tambah 0.32. Kita cek balik. 2.05 tambah dengan 0.32 kita akan dapat 2.37. Jadi sini 2.37. Okey, yang ini selesaikan. Okey, dalam kurungan ni kan. Selesaikan. Ni saya buat cara panjang lah. Kalau nak buat pendek boleh juga. Negatif 0.28 darab dengan 3 kita akan dapat negatif 0.84. Negatif 0.84. Tutup kurungan. Dan kemudian jangan lupa, okey, baris ni kan. Baris yang kedua ni, yang ni dah tak ada lagi darab bahagi. Darab bahagi tak ada dah. Okey, sekarang kita boleh selesaikan ini dulu.
Yang ni dulu kan, sebab simbol yang berdekatan dengan kurungan. Maka pemudahkan dia dulu. 2.37 oleh kerana dia simbol yang berlainan, tambah dengan tolak, maka dia akan jadi tolak. Kalau simbol yang sama, tambah. Simbol berlainan, tolak. Jadi 0.84. Okey, jadi harap boleh faham perubahan simbol ni. Simbol yang berdepan kurungan ni. Satu simbol kat luar kurungan, satu simbol kat dalam kurungan. So bila bertembung dua simbol yang berbeza, akan jadi tolak. Okey, so kita selesaikan, kita akan dapat jawapan kita adalah 1.53. Ini adalah harga akhir saham itu sebanyak RM1.53. Boleh Ini operasi yang kita harus buat untuk kita menunjukkan atau membuktikan bahawa kita boleh kira harga akhir saham itu berdasarkan konsep inilah perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, sama konsepnya dengan pecahan dan juga integer yang kita belajar sebelum ni. Okey, baik, jangan lupa sebelum tu okey, latih diri, tanda lagi. Latih diri 1.4D soalan 1 sahaja, muka surat 22. Latih diri 1.4D soalan 1 muka surat 22. Okey, sekarang saya buka soalan untuk nak bertanya dalam bab ini. Cikgu. Siapa tanya silakan. Cikgu. Silakan. 2.05 tambah perpuluhan 32, lepas tu macam mana boleh dapat tambah 11 tu cikgu? Tambah sebelah. Macam mana? Macam mana tadi? Macam mana boleh dapat tambah 11 sifar perpuluhan 32 tu cikgu? Oh ni, 0.32 ni. 0.32 ni adalah harga melonjak ni. Harga melonjak ni. Harga saham tu wah, dah scan dah. Okey, harga yang melonjak ni kan dikata 0.32. Bila harga melonjak, dia punya nilai tu positif, bukan negatif. Jadi 0.32 tu kita buat tambah lah macam ni. Ni tambah. Sebab harga melonjak. Yang ni kenapa saya letak negatif 0.28? Sebab harga menyusut. Sebab tu kita kena faham betul-betul ayat dalam soalan tu. Okey, kalau dia menyusut, negatif. Kalau dia melonjak, positif. Boleh Semua nilai itu ada dalam soalan. Kita belum, yang baris pertama ni belum lagi kita selesaikan. Kita baru susun je. Susun dia untuk operasi. Lepas tu step kedua ni barulah kita mula operasi, menyelesaikan. Okey? Ada lagi? Ni Adini Safia tanya, cikgu kalau yang wakilan perpuluhan yang berikut pada garis nombor kena buat garis nombor ke? Macam mana? Kalau yang wakilkan perpuluhan pada berikut. Okey, Adini Safia, kalau soalan tu kata wajib maksudnya dia kata sila wakilkan dalam bentuk garis nombor, maka wajiblah kita buat garis nombor. Tapi kalau dia kata susun nombor je, kan, susun nombor ikut tertib menaik atau menurun, tanpa dia kata kena lukis garis nombor, maka tak perlulah kita buat. Kalau kita faham, kita terus je buat ikut tertib menaik atau menurun. Tetapi kalau kita tak pasti ataupun kita macam tak tahu kan, kita boleh guna garis nombor. Sebab garis nombor memang kita boleh dapat nilai tepat kedudukan dia. Okey, lepas tu baru kita susun. Cuma banyak kerja sikit lah. Cikgu. Ya, silakan. Kalau garis nombor tu kan, kita nak buat nombor yang dia berikan ke, dekat garis nombor tu kita letak nombor yang dia berikan ke, ataupun nombor lain pun kena sikit-sikit letak macam tu. Baik, terima kasih. Bagus soalan tu. Okey, kalau dia bagi nombor, lepas tu kita nak buat garis nombor kan, kita hanya ikut apa yang dibagi dalam soalan je. Okey, tetapi kalau kita nak buat juga untuk pengesahan, boleh, tak ada masalah. Cuma masa tu bertambah sikit lah. Masa kita nak buat tu panjang sikit lah. Okey, kalau kita dah betul-betul faham, kita dah biasa buat, tak ada masalah. Kita tahu, tengok kedudukannya, tanda je macam ni kan. Cuba contoh macam ni garis nombor kan, macam ni. Dia tak semuanya kena buat. Tadi tu saya tunjuk contoh nak bagi nampak jelas je. Okey, dia tak wajib buat kita ikut soalan. Apakah nombor yang dia bagi, kita ikut tu je. Garis nombor ni kita mula kosong kan. Katalah dia bagi nombor 4. Dia mula dengan 4, lepas tu dia mula dengan 8. Jadi adakah saya nak tulis mula dengan 1? Tak payah. Tanda je. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Saya terus letak 4. Sebab saya dah tahu dah. Sini mesti 1, sini mesti 2, 3. Jadi kalau kita dah tahu,
tak perlu kita buat untuk semua nombor itu. Tak perlu. Kita hanya buat apa yang dia bagi dalam soalan saja. Kalau kita tak pasti, lemak tak pasti dah mana kedudukan dia, baru kita buat. Ni mesti 1 dulu. Lepas tu 2, 3, lepas ni 4, lepas tu mesti 5. Kalau tak pasti baru kita buat semua. Kalau kita dah faham, tak perlu buat. Kita terus saja letak nombor berdasarkan soalan yang dia bagi. Dan lebih baik lagi kalau kita dah faham garis nombor ni, kita tahu dah kedudukan 4 dengan 8 ni siapa lagi besar, siapa lagi kecil, terus je buat susun. Tak kisah, tak perlu garis nombor. Melainkan kalau soalan kata kena pakai garis nombor. Okey, boleh Soalan lain? Ada? Ada lagi nak tanya? Silakan. Cikgu. Ya. Silakan. Ya apa? 0.32 tambah 3 dengan darab negatif sifar 0.28, mana yang kena buat dulu? Okey, baik. Bagus soalan tu juga. Okey, antara yang ni, tengok ambil contoh yang bawah ni Antara yang ni, tengok yang ni yang ni. 2.05 tambah 0.32. Lepas tu jumpa tambah 3 darab dengan negatif 0.8. Okey, yang mana buat dulu? Tentulah kita buat darab dulu. Okey, keutamaan kita buat darab dulu. Dalam masa yang sama, awak tengok soalan ni, dalam penyelesaian jawapan ni, dalam masa yang sama, dia selesaikan yang ni kan. 3 darab negatif 0.28, dia akan dapat yang ni, negatif 0.84. Dalam masa yang sama, dia selesaikan yang ni juga. 2.05 tambah 0.32 dapat 2.37. 2.05 tambah 0.32 dapat 2.37. Dia selesaikan terus, serentak. Tak ada masalah, boleh je, tak ada masalah. Okey, tetapi dari segi keutamaan, kita buat yang darab dulu. Sebab dalam soalan tu, dalam maklumat tu kita ada darab. Jadi kita kena buat darab dulu. Okey, cuma dia nak shortcut lah, nak cepat sikit kan. Kalau tidak ni panjang kan. Panjang jalan kerja ni. Jadi dia buat shortcut. Maknanya dia selesaikan terus 2.05 tambah 0.32 ni dapat terus 2.37. Dalam masa yang sama dia selesaikan yang darab pun boleh, tak ada masalah. Okey saja. Okey, cuma dengar siapa yang buat macam ni saya rasa dalam masalah sikit. Dia buat yang ni dulu. Yang ni. Ni tambah dengan kan? Salah. Sebab 3 ini mewakili maklumat untuk yang menyusut tu. Jadi 3 ni perlu darab dengan 0.28. Bukan dengan tambah 0.32 tu. Jadi tak boleh kita buat 0.32 tambah dengan 3. Tak boleh. Salah lah. Okey, kena tahu kat mana siapa yang lebih utama kena buat. Okey. Baik, soalan lain? Silakan. Maksudnya cikgu, boleh buat lah macam ni. Apa dia? Maksudnya boleh lah buat macam dalam buku ni. Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey. Sebab yang ni 2.05 ni dengan 0.32 ni kita boleh tambah terus. Jadi 2.37. Kalau kita nak tunggu ni siap kan, lambat. Nanti nak kena buat step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima, panjang. Boleh je, tapi panjang lah. Yang ni dia bagi shortcut. Maknanya yang ini kan dia buat dulu. Tetapi penyelesaian pertama sebenarnya yang ni dulu. Nampak? Dia buat itu dulu. Cuma yang ni oleh kerana dah boleh tambah je lah kan. Tambah je lah. Okey, dia berbeza sama macam ni. Kalau saya letak nombor 2.05, lepas tu ada tambah kurungan 3 darab dengan contoh 0.28. Macam ni. Okey. So dalam kes ni kita buat yang ni dulu. Nampak? Yang ni oleh kerana yang 2.05 ni tak ada kawan nak ditambahkan. Tak ada kawan, dia tak ada kawan. Dia seorang-seorang situ. Maka 2.05 ni kita salin balik lah. 2.05 salin balik. Selesaikan yang ni. Lepas tu kita tambahkan nilai tu. Okey? Dalam kes yang tadi ni 2.05 ni dia ada kawan. Nampak tak? 2.05 ni dia ada kawan. Dia ada kawan dia iaitu 0.32. Maka tak salah kalau kita tambah dulu. Tak ada masalah. Sebab dia ada kawan. Okey? Melainkan kalau dia tak ada kawan, dia seorang je, maka dia kena ikutlah salin dulu. Salin ke step yang kedua. Baru kita selesaikan yang kemudian. Okey? Ada lagi yang tanya? Silakan. Tak ada? Boleh Okey, baik. Kalau tak ada soalan, kita punya kelas berakhir setakat ini. Dan jangan lupa buat latihan yang saya bagi tu. Jumpa lagi nanti pada hari Jumaat malam untuk sesi perbincangan dengan kita punya kelas Satu Umar dan Satu AB untuk membincangkan latihan tutorial yang kita bagikan. Okey, jadi setakat itu saja. Stay safe at home. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Selamat malam.
Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.